Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua hati-hati ya dalam kita dalam PKPB ya di Selangor, KL dan PKPP untuk seluruh Malaysia, dan harap kawan-kawan di Sabah ya hati-hati selalu. Baik, tujuan saya buat YouTube ni adalah untuk berkongsi tentang malam ni episod pertama Kasih Kenyalang ya di TV Al Hijrah 9 malam. Dan walaupun secara kasar nampak Kasih Kenyalang ni macam relevan untuk rakyat Sarawak, terutama umat Islam Sarawak, tetapi sebenarnya saya rasa orang bukan Sarawak pun patut dan wajar menonton episod malam ni. Dan in fact 13 episod yang akan disiarkan. Pada saya banyak elemen pengajaran yang boleh kita belajar ya. Jadi selama saya berkecimpung dalam industri penyiaran ya sebagai pemberita, wartawan dan penerbit rancangan-rancangan TV yang pernah saya buat selama ni, saya banyak juga bekerjasama ataupun berpeluang untuk bersama-sama pihak zakat negeri ya, pihak Baitul Mal negeri. Banyak juga negeri yang saya pernah bekerjasama dan pernah terjah lah kot kan. Jadi saya rasa amat berlainan sekali apa yang saya alami dengan tabung Baitul Mal Sarawak. Dia punya proses ya permohonan, proses memproses sebuah aduan, dia sangat profesional dan efisien. Dan saya tak pernah bertemu dengan satu institusi zakat negeri yang sebegini ya. Saya minta maaf, itu terus terang dan ikhlas saya bagi tahu. Mungkin institusi zakat negeri lain patut wajar mencontohi apa yang dibuat oleh tabung Baitul Mal Sarawak. Dan inilah saya rasa macam satu kebaikan sinergi apabila zakat ya, dana zakat, wakaf dan sedekah diuruskan di bawah satu bumbung ya. Dan ada negeri saya pengalaman bila aduan masuk, ada yang mengatakan kena isi borang ya, pengadu kena pergi ke pejabat, pengadu kena ambil masa 3 bulan untuk diproses setiap pengaduan, di mana saya merasakan itu dah tak boleh kot. Kita dah tahun berapa ni kan, 2020, dan banyak lagi proses birokrasi yang terlibat dalam sesuatu proses permohonan oleh seorang individu yang bergelar asnaf. Jadi kat sini akan timbul masyarakat sendiri, masyarakat pembayar zakat rasa macam tak puas hati apa yang organisasi zakat negeri buat untuk membantu golongan yang memerlukan. Jadi bila saya berpengalaman di Sarawak, saya nampak tabung Baitul Mal Sarawak ni dia cukup ke depan dan boleh saya katakan dia world class punya organisasi, yang mana sekarang dah advance kan. Kita ada handphone, kita ada application dan sebagainya, dan ini yang diambil oleh tabung Baitul Mal Sarawak untuk mengadakan aplikasi jejak asnaf di telefon bimbit, boleh download. Dan orang awam boleh menjadi mata dan telinga kepada TBS. Orang awam di Sarawak, kalau nampak orang susah, terus ambil gambar je ya, buat aduan sikit sebanyak apa kat situ, hantar terus ke tabung Baitul Mal Sarawak, dan dalam masa 3 hari kalau valid, dia orang akan turun. Dan episod malam ni dia ada tiga golongan asnaf ya, yang kami pihak produksi turun padang bersama pihak TBS. Tak ada lakonannya, tak ada dibuat-buat, semua reality. Pasal saya memang sukakan reality punya approach. Kalau permohonan tu tak layak. Jadi 3
kes yang kita pergi, yang pertama tu yang saya macam wow, saya rasa macam teruja apa approach Tabung Baitul Mal Sarawak ni. Dalam masa 3 hari diorang turun. Kes pertama melibatkan seorang ibu yang bersuami, suami tak kerja, tak tetap, dan ibu tu sendiri yang mengadu dekat aplikasi Jejak Asnaf. Dan dalam masa 3 hari kita orang turun, masa Januari dulu ya, sebelum Covid. Dan ibu tu hanya minta untuk yuran persekolahan anak-anak masa buka penggal kot, bulan 12 kan. Dan bila pegawai turun, ya, siasatan tu borang dah siap dibawa. Okey, borang dah siap dibawa. Dan application hanya kepada yuran persekolahan, tetapi dia tengok menyeluruh. Dan ada bantuan lain yang diberikan untuk ibu dan suami berdikari. Itu yang saya rasa wow, bagus ni. Tengok 360 certain zakat ataupun agensi lain dia akan tengok apa yang mohon, dia akan proses permohonan tu saja. Tapi itulah lainnya Baitul Mal Sarawak. Kes kedua, yang menghantar adalah anak saudara ya, kepada seorang bapa saudara untuk apply dana untuk baiki rumah. Jadi baiki rumah ni bukan di bawah Baitul Mal lah. Jadi yang bapa saudara tak layak. Okey, so bila tak layak, tetapi dalam rumah yang sama terdapat seorang ibu tunggal yang ada anak 3 saya rasa, yang masih bersekolah. Jadi dia 360 degrees ya. Walaupun permohonan ayah tu tak lulus, tapi ada anak kepada ayah tu ya, seorang ibu tunggal. Jadi terus di zoom kepada ibu tunggal tu, terus dapat. Dan yang saya macam wow, dia punya permohonan tu, yang jumlah bantuan tu dikreditkan keesokan hari tau, bila dah didapati layak. Yang itu saya rasa macam wow, negeri lain tak macam ni ya. Pada saya lah, saya dah tahu pada pengalaman saya ya. Dan kes ketiga tu itu kes rumit, di mana adalah you kena tengok ya, pasal kes ketiga ni menuntut kita semua untuk mencari idea bagaimana nak menyelesaikan masalah seorang ibu tunggal ni. Tapi Baitul Mal dah sedaya upaya untuk mencuba menyelesaikan masalah ibu tunggal ni, tetapi ada had juga ya. Walaupun kita dah usaha, tetapi kita tengok malam ni, kalau you all ada idea, boleh utarakan idea you all bila you all faham, bila tengok segmen ketiga. Okay. Dan pada saya lah ya, yang teknologi sekarang perlu diguna pakai ya. Dan Sarawak menggunakan aplikasi Jejak Asnaf ya. Saya tahu ada negeri-negeri lain pun cuba membuat approach sebegini, bagus, alhamdulillah. Tetapi barang diingat, sekiranya ingin membuat satu aplikasi Jejak Asnaf, basisnya, asasnya perlu holistik. Dia kalau tak holistik, kalau kosmetik sahaja, aplikasi Jejak Asnaf akan memakan diri. Tapi tengok malam ni insya-Allah ya, saya rasa banyak yang kita mampu belajar daripada pendekatan yang diguna pakai oleh Tabung Baitul Mal Sarawak. Jadi sama-sama kita tengok Kasih Kenyalang malam ni jam 9 malam di TV Al Hijrah, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.